wabarakatuh. Okey, cuba baca kat mana? Kita Busia. Okey, baca. Asyarat asyaratu asya'a. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Walladhi yuftiru bihi as-shaimu asyaratu asya'a. Dan bermula sesuatu yang membatalkan dengannya as-shaimu oleh orang yang berpuasa asyaratu asya'a 10 perkara. Jadi perkara yang membatalkan puasa disebut dalam kitab ni ada 10. Ahaduha wa saniha. Yang pertama wasala amdan ilal jawfi al-munfatihi. Sesuatu yang sampai secara sengaja ilal jawfi ke rongga. Al-munfatihi yang terbuka atau ghairil munfatihi ataupun yang tidak terbuka. Daripada suatu perkara ila ra'si ke kepala.
Wal muradu yang dimaksudkan imsakus shaim, menahan orang yang berpuasa, menahan an wusuli ainin, daripada sampai ain perkara, ila ma yusamma jawfan, kepada perkara yang dinamakan akannya jawfan, rongga. Jadi yang pertama dan yang kedua daripada perkara yang membatalkan puasa ialah sesuatu yang masuk ke dalam rongga dengan sengaja. Sama ada rongga itu rongga terbuka ataupun rongga yang tertutup. Jadi masuk je perkara di dalam rongga kita, batal puasa. Hidung, telinga, mulut, kubul, dubur. Itu semua kan rongga kan. Rongga yang terbuka tu. Itu rongga. Dia batal puasa. Wasalisu yang ketiga. Tapi kalau ambil darah tak batal kan. Sebab dia bukan rongga. Ambil darah, cucuk vaksin apa semua tu tak bukan rongga. Jadi rongga ni dia sampai ke yang bertemu kan ke dalam kepala kita. Kalau di bahagian kepala dia bertemu di kepala. Itu dia panggil rongga lah. Kalau dan bahagian lain dia bertemu di perut. Jadi lubang tu dia ada lubang-lubang rongga tu dia ada pertemuan. Dia akan bersatu semua kan. Jadi itu dia panggil rongga lah. Okey. Wasalisu yang ketiga, al-hiknatu fi ahadis sabilain. Hiknah ni memasukkan ubat ke dalam kubul ataupun dubur. Ini seperti orang yang sakit sakit yang dia masukkan ubat melalui kubur ataupun duburnya. Itu batal puasa. Wahia dawaun, dan hiknah itu ialah dawaun, ubat, yahkinu bihil maridu, yang memasuk dengannya oleh orang yang sakit, fi kubulin, di dalam kubul, au duburin, ataupun dubur. Al-mu'abbaru anhuma, bermula yang diibaratkan daripada keduanya, daripada kubul atau dubur itu, fil matni, di dalam matan, bisabilaini, dengan dua jalan. Jadi kalau dalam matan ghayah wa takrib ni, dia tak sebut kubul atau dubur, dia boleh sebut sabilain. Jadi makna dua jalan itu ialah yang dimaksudkan dengan sabilain ialah kubul ataupun dubur. Jadi memasukkan ubat kan ke dalam kubul ataupun masuk ubat ke dalam dubur, hukumnya batal puasa. Warabi'u yang keempat, al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Fa in lam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqa. Kalau seseorang itu tidak sengaja, maka tidak batal puasanya, kama sabaqa, sebagaimana yang telah terdahulu. Dia sengaja mengeluarkan muntah daripada perut dia. Tapi kalau dia muntah dikarenakan ghalabahu, dia dipaksa ataupun dia terpaksa muntah, tak sengaja muntah, itu tidak termasuklah di dalam perkara yang membatalkan puasa. Jadi kalau dia sengaja muntah, dia jolok jari dia kan masuk dalam mulut, maka itu batal puasa lah. Wal khamisu yang kelima, al-wat'u amidan, berjima amidan dengan sengaja.
Ini sengaja juga. Makna kata kalau tak sengaja, tak batal lah. Kalau tak sengaja, tak batal. Fil farji di dalam faraj. Fala yuftiru sa'imu bil jima'i nasian kama sabaqa. Maka tidak membatalkan puasa oleh orang yang berpuasa bil jima'i dengan sebab jima'. Nasian dalam keadaan dia lupa kama sabaqa. Orang yang makan dan minum dalam keadaan terlupa, Nabi kata falyutimma saumahu. Man akala wa syariba wa nasiya falyutimma saumahu. Orang yang makan dalam keadaan dia itu lupa, makan minum dalam keadaan lupa, iaitu dia berpuasa. Falyutimma saumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasa. Maksudnya tak batal puasa. Maka begitu jugalah jima'. Jadi jima' ni tak batal puasa sekiranya dia jima' dalam keadaan terlupa. Tapi sengaja, kalau sengaja batal puasa dan wajib membayar kafarah. Kafarah iaitu denda bagi orang yang berjima' di bulan puasa siang hari. Denda, apa dendanya? Kena merdekakan hamba. Tak boleh disebabkan hamba tak ada, kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi dalam mazhab kita kalau kafarah itu dia mesti tak boleh pilih. Kafarah itu dia tak boleh pilih. Makna kata kalau dia tak mampu berpuasa, barulah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Kan? Tapi dalam mazhab Malik dia boleh pilih. Mazhab Maliki kan. Mazhab Syafi'i tak boleh. Jadi tak boleh kita nak pilih memberi makan 60 orang fakir miskin kalau kita ni orang sihat. Orang sihat ni makna kata dia mampu untuk berpuasa. Jadi bila mana dia mampu untuk berpuasa, dia sihat, maka tak boleh dia memilih untuk membayar fidyah ataupun memberi makan 60 orang fakir miskin. Dan dalam kitab Syarah Yaqut Nafis, dia ada cerita tentang ada seorang raja dulu, dia jima' di siang hari. Dia jima' isterinya siang hari. Kemudian dia kumpulkan ulama'-ulama' yang ada di dalam negara dia itu, nak minta pandangan ulama'-ulama' itu tentang perbuatan dia. Bagaimana nak kena buat apa hukum dia. Maka ramai ulama' yang datang, ada seorang ulama' yang menjawab. Menjawab apa? Menjawab raja itu mesti berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan mereka di negara itu dia mazhab Maliki. Kalau kita kata, jadi ulama' yang hadir waktu itu tertanya-tanyalah. Mereka pun tertanya-tanya dekat dia, kenapa dia pilih berpuasa? Kenapa tak pilih yang lain? Kenapa tak pilih merdekakan hamba je ataupun memberi makan? Sebab mazhab Maliki dia boleh pilih. Ni mazhab kita tak boleh pilih. Dia orang boleh pilih, tapi kenapa dia pilih untuk berpuasa? Sedangkan puasa 2 bulan berturut-turut itu berat. Kenapa tak pilih yang lebih ringan je? Untuk kita hukumkan, memberi hukuman kafarat kepada sultan tersebut, raja. Maka apa jawab ulama' tu? Dia jawab, kalau aku bagi pilihan untuk dia menunaikan kafaratnya itu dengan memerdekakan hamba, maka dia mungkin akan buat lagi kesalahan jima' di siang hari. Disebabkan merdekakan hamba itu bagi seorang raja, seorang sultan, itu perkara yang sangat mudah. Kan? Dia hamba ramai. Bagi makan pun sangat mudah. Dia duit berjuta-juta. Dia pilih yang lebih berat. Kenapa? Untuk menjadi peringatan. Lepas ni dia tak buat lah. Itu ada cerita di dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Ada nak cerita apa? Nak cerita mazhab kita tak boleh pilih. Kafarat tu tak boleh pilih. Kalau mazhab Maliki, kafarat ni boleh pilih. Itu beza dia. Okey, sambung. Wasadisu, yang keenam.
Yang keenam inzal. Wa huwa khurujul mani, inzal itu ialah keluar mani. An mubasyaratin, daripada mubasyarah. Mana mubasyarah ni bersentuhan. Bersentuhan kulit dengan kulit. Jadi seorang yang keluar mani disebabkan bersentuhan kulit ke kulit bila jima' tanpa jima' muharraman kana, sama ada hukumnya itu haram, ka ikhrajihi biyadihi, seperti dia mengeluarkan mani tersebut dengan tangannya. Itu batal puasa. Orang lelaki yang mengeluarkan mani dengan tangannya di bulan puasa, di siang hari, hukumnya batal puasa. Haram dan juga batal puasa lah. Yang kedua, dia keluarkan mani itu dengan yang halal, ghairu muharramin, yang halal, tak haram, ka ikhrajihi bi yadi zawjatihi aw jariyatihi, seperti mengeluarkan mani dengan tangan isterinya, aw jariyatihi, ataupun hambanya, hamba perempuan. Jadi hukum mengeluarkan itu tak haram, tetapi batal puasa. Puasa batal juga lah. Jadi dia wajib qada puasa tersebut. Jadi hukumnya batal puasa. Melainkan inzal tersebut tidak sengaja. Contoh dia apa? Tak sengaja dengan bukan mubasyarah. Wahturiza bi mubasyaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftiraq bihi jazman. Dan dikecualikan dengan mubasyarah. Mubasyarah tadi dalam matan kita mubasyarah. Makna mubasyarah ni bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau dia keluar mani bukan dengan sebab mubasyarah, bukan sebab dia bersentuhan kulit dengan kulit, bil ihtilam, contoh seperti mimpi, fala iftara bihi jazman, maka tidak batal puasanya jazman, secara jazam, secara pasti, secara putus. Jadi kalau dia tidur siang hari kemudian mimpi, kemudian dia bangun mimpi, dia terasa ada air mani, maka batal ataupun tidak puasanya? Tak batal. Tak batal. Jadi mesti syaratnya mubasyarah. Okey. Kalau kata dia tengok macam mana? Dia tengok aja kemudian keluar mani, itu juga tidak batal. Tengok tu lain cerita lah. Tengok tu haram lah. Dia tengok benda yang menimbulkan syahwat, contoh kan. Haram satu hal. Tapi keluar mani dengan sebab dia tengok, dia tak sentuh apa. Dia tak ada mubasyarah. Tak ada sentuh, tak ada mubasyarah lah. Tapi dia khayal saja, contoh dia khayal. Dia tak tidur tapi tak mimpi, dia khayal. Dia khayal, adapun dia tengok saja, tiba-tiba keluar maninya. Tanpa mubasyarah, tanpa bersentuhan pun. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak batal puasa. Dalam kitab Fathul Mu'in dia ada sebut bab ni. Kan, orang yang bersentuhan, dia ada wanita di depan dia tapi dia tak bersentuhan wanita tu. Kan? Misalnya dilapik ataupun sebagainya kan, ada penghalang. Dia tengok saja tu kemudian keluar air mani. Bagaimana hukumnya? Tak mubasyarah, tengok saja. Hukumnya tak batal puasa. Tak batal. Sebab dia keluar itu bukan sebab mubasyarah. Jadi keluar tu mesti dengan mubasyarah. Tapi kalau dia pergi sentuh, dia sentuh perempuan itu, dengan sebab sentuh tu dia batal, jadi keluar mani. Itu batal. Batal puasa sebab mubasyarah. Wasabi'u ila akhiril asharah, dan yang ketujuh hingga yang ke akhir, hingga yang ke-10, al-haidu haid, wal nifasu nifas, wal jununu gila, wal riddatu dan murtad. Famata tara'a syai'un minha fi asna'i sawmihi abtalahu. Maka bila-bila sahaja yang datang perkara-perkara ini, haid, nifas, junun, murtad, fi asna'i sawmi, ketika mana berpuasa seseorang, abtalahu, maka membatalkan ia akan puasa tersebut. Makna kata seorang tu haid, batal. Seorang tu nifas, batal.
Seorang terjunun, batal. Seorang tidak, batal. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'. Dan disunatkan bagi puasa itu 3 perkara. Yang pertamanya ta'jilul fitri. Ta'jilul fitri. Menyegerakan berbuka in tahaqqaqa ghurubus syamsi. Sekiranya pastilah terbenam matahari. Jadi antara perkara yang sunat dalam ketika mana berpuasa ini ialah ketika mana berbuka itu disunatkan untuk segerakan, jangan ditunda. Fa in syakka fala ya'jilul fitra. Kalau seseorang itu ragu masuk ataupun belum maghrib. Ragu dia, ragu masuk atau belum. Fala ya'jil al-fitra, maka jangan dia menyegerakan berbuka. Tadi kalau tahakkuk, kalau pasti itu makna kita dengan ijtihad dia, zan dia. Bukan makna pasti itu dengan yakin, tak. Dengan zan yang nak ke yakin. Dengan ghalabatuz zan, dengan zan yang sangkaan yang kuat. Dengan sangkaan yang kuat bahawa maghrib dah masuk lah. Ba'da ijtihad, selepas mana dia berijtihad. Ijtihad dah, betul lah, maghrib ni masuk dah ni. Ragu, dia syak, itu jangan berbuka lagi. Jadi jangan bersegerakan buka ketika mana seorang itu syak. Wa yusannu an yaftira ala tamrin wa illa fama'un. Dan disunatkan berbuka itu ala tamrin dengan kurma, wa illa fama'un, kalau tidak ada kurma maka dengan air. Jadi selepas daripada kurma ni air lah. Jadi walaupun air itu air sejuk, air masak je, air putih je, air kosong je, tapi air juga yang lebih utama, yang lebih afdal ketika mana berbuka. Kalau tidak ada kurma. Jadi dalam kitab Fathul Mu'in dia ada sebut juga bukan dengan benda yang manis. Kalau tak ada kurma bukan dengan benda yang manis. Itu tak berapa betul juga. Jadi dia mesti air juga. Tak ada kurma, air. Tak kira lah air apa, mesti air. Kan? Tak boleh kita, bukan tak boleh, maksudnya sunat lah kan. Jadi kalau dia buka itu tak ada kurma, dia pindah kepada benda yang manis. Dia kata tak apalah, ambil yang manis. Ambil yang manis dulu, itu sunat dia kata. Tidak, itu kurang tepat. Yang tepatnya bila mana tak ada kurma, maka air lah. Air sejuk pun air sejuk lah. Air kosong pun air kosong lah. Syaratnya mesti air, janji air. Silap macam mana tadi tu? Terkeluar sendiri ya? Okey. Okey, boleh. Okey. Wasani yang kedua, takhirus suhur. Melewatkan sahur. Itu pun sunat. Malam yaqa' fi syakkin. Selama mana tidak terjadi pada syak juga. Fala yu'akhkhar, maka tidak ditakhirkan pada syak.
Jadi jangan ditakhirkan kan. Kalau kata dia syak, mana syak ni ragu. Dia ragu masuk waktu subuh tu bila. Jadi kalau ragu jangan takhirkan sahur. Jadi takhirkan sahur ketika mana dia tahqiq, dia pasti. Wa yahsulu sahuru biqalilil akli wasyurbi. Dan hasillah sahur, makna kita mendapat pahala sunat sahur biqalilil akli wasyurbi, dengan sedikit makan dan sedikit minum. Jadi sahur ni dapat dah pahala walaupun dia hanya minum sedikit sahaja ataupun dia hanya makan sedikit sahaja, dapat pahala sahur. Wasalisu, dan yang ketiga, dan sahur ini tidak dikirakan sebagai niat dalam pendapat mazhab kita. Sahur ni tak dikirakan niat. Jadi niat mesti niat. Dan masuknya waktu sahur bila? Pukul 12.30 malam. Itu dah bolehlah sahur. Kalau dah masuk dah pertengahan malam tu, kalau dah masuk pertengahan malam, dah boleh sahur lah. Wasalis, yang ketiga, tarkul hajri. Tarkul hajri ay al-fahshi minal kalamil fahish. Yang ketiga, meninggalkan perkara yang buruk. Fahish ni perkara yang keji. Minal kalamil fahishi, daripada perkataan ataupun bercakap benda yang keji. Ini pun perkara yang sunat ketika puasa. Jangan cakap benda keji, jangan mengumpat, tak boleh fitnah, tak boleh kutuk, maki, hamun dan seumpamanya. Fayasunu shaimu lisanahu 'anil kizbi wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatmi. Maka seseorang yang berpuasa itu menjaga lisanahu, mulutnya, lidahnya, 'anil kizbi wal ghibah, daripada bercakap bohong, wal ghibah, dan mengumpat. Wa nahwi dzalika kasyatmi, dan seumpama yang demikian itu, kasyatmi seperti mana? Syatmi memaki. Ini kena jaga jugalah. Jadi puasa kita ni nak jadikan puasa kita puasa yang khawas, yang khusus. Tak naklah puasa orang awam. Puasa orang awam ni apa? Puasa yang dia hanya setakat menahan lapar, menahan minum. Tapi mulutnya tetap melakukan perkara-perkara yang fahish, perkara-perkara yang keji kan. Ini tak naklah macam tu. Jadi kita puasa kita tu tak ada apa-apa lah. Dia hanya lapat-lapat dan dahaga je. Lepas tu dalam hadis Nabi kata apa? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash, kan. Berapa ramai orang yang berpuasa yang dia tidak dapat mendapat apa-apa di dalam puasanya melainkan lapar dan dahaga. Jadi dia puasa tu menahan lapar, tak makan, tak minum je. Tapi yang lain dia buat, kan. Lidah dia mengata orang, ribah, mengumpat, fitnah, maki, hamun, dan seumpamanya, dia buat benda tu. Kau dapat apa puasanya? Tak dapat apa-apa, Nabi kata. Hanya dapat lapar dan hanya dapat dahaga je. Jadi kita tak nak itu puasa orang awam. Kita nak puasa orang yang khawas, ataupun lebih baik khawasul khawas, kan. Puasa orang yang khawasul khawas. Wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw salasan inni sha'imun imma bilisanihi kama qala Nawawi fil azkar aw biqalbihi kama naqalahu ar-Rafi'i 'anil a'immah wa iqtasara 'alayhi. Kalau ada seseorang yang memaki hamun dia, kita tengah puasa, ada orang datang memaki hamun kita, apa hendak kita buat? Falyaqul marratain aw salasan. Hendaklah seseorang itu berkata 2 kali atau 3 kali, inni shaimun, aku puasa.
Ini kalau ada orang datang memaki hamun kita, mengeji kita, apa semua kan. Jadi kita balas apa? Inni shaimun. Sesungguhnya aku berpuasa. Itu je lah kita boleh balas. Dengan balas yang lebih, kalau balas yang lebih, kita pun sama juga macam dia. Tak dapat apa-apa juga pada puasanya. Hanya lapar dan dahaga. Imma bilisanihi kama qala Nawawi fil azkar. Ada kalanya perkataan yang dia kata inni shaimun itu dengan lisan. Menurut pendapat Imam Nawawi sebut dalam kitab azkar. Inni shaimun. Inni shaimun 2 kali ataupun 3 kali. Inni shaimun. Inni shaimun, inni shaimun. Au biqalbihi ataupun dia sebutlah hati pun tak apa. Sebagaimana pendapat Imam Rafi'i. Yang mana Imam Rafi'i dia nakal pendapat ini daripada imam, para imam-imam yang sebelum mereka. Jadi kalau kita tak mampu nak cakap di dalam dengan lidah kita, dalam hati kita pun cukup lah. Inni shaimun, aku puasa. 3 kali. Wa yahrumu siyamu khamsati ayam. Dan haram berpuasa 5 hari. Al-aidaini 2 hari raya ay saumi yaumi aidil fitri wa aidil adha. Iaitu berpuasa pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Itu haram. Haram dan tidak sah puasa tersebut. Haram dan tidak sah puasa. Wa ayyamit tasyrik, dan hari tasyrik wahya salasah allati ba'da yaumin nahri, iaitu 11, 12, 13. Yaumin nahri 10, 11, 12, 13. Adalah hari tasyrik. Itu hukumnya haram. Wa yukrahu tahriman, dan dimakruhkan tahrim saumu yaumi syak. Makruh tahrim ni maksudnya haram juga di sini. Haram juga di sini. Yukrahu sini maksudnya yuhramu. Wa yukrahu tahriman, itu dimakruhkan tahrim, iaitu haram saumu yaumi syak. Berpuasa pada hari syak. Hari syak ni 30 dah. 30 Syakban tu. Bila sababin yaqtadi saumahu, dengan tanpa sebab yang menghendaki akan puasanya. Wa asyara al-musannifu li ba'di suwarin hadza sababa. Wa asyara al-musannif li ba'di suwarin hadza sababa biqaulihi illa an yuwafiqa 'adatan lahu. Melainkan kalau dia beradat. Makna kata beradat ni, dia telah berpuasa sebelum. Sebelum tu memang dia puasa. Tiba-tiba puasa yang 30 Syakban ataupun Yaumul Syak itu ialah puasa yang dia beradat. Seperti puasa Isnin Khamis. Tiba-tiba 30 Syakban itu terjadinya pada hari Isnin contoh. Maka dia puasalah, tak ada masalah. Sebab sebelum itu pun dia memang dah berpuasa. Kita tawaihi kaman adathu siyamu yaumin waftirayu wa iftaru yaumin. Seperti orang yang beradat puasa sehari, puasa Nabi Daud ni. Puasa sehari, buka sehari. Fawafaqa saumuhu yauma syak, maka muafakatlah oleh puasanya akan hari syak. Jadi boleh ya? Boleh. Dia pernah puasa sehari selang sehari. Puasa sehari, puasa selang sehari. Jadi tiba-tiba puasa yang selang sehari yang dia biasa lakukan itu jatuh pada hari syak. Maka boleh ataupun tidak dia berpuasa hari syak, boleh. Walahu siyamu yaumi syak aidan an qada'in wa nazarin, dan boleh juga bagi dia berpuasa pada hari syak daripada puasa qada dan puasa nazar. Itu tak ada masalah. Puasa sunat yang tak boleh. Tapi puasa qada, puasa wajib, puasa nazar, puasa wajib boleh. Puasa sunat boleh bagi orang yang tak pernah berpuasa. Kalau orang yang pernah berpuasa, boleh berpuasa. Wa yaumus syak huwa yaumus salasin. Yaumus syak ialah hari yang ke-30 min Sya'bana, daripada bulan Sya'ban. Idza lam yura al-hilalu lailataha ma'as sahwi. Apabila tidak nampak anak bulan pada malamnya, ma'as sahwi beserta mendung, beserta cerah. Sahwi ni beserta hari yang cerah, hari yang tidak mendung. Wa tahaddatsan nas bi ru'yatihi wa lam ya'lam 'adlun ra'ahu. Wa tahaddatsan nasu bi ru'yatihi, dan terjadilah manusia bi ru'yatihi dengan melihatnya, wa lam ya'lam 'adlun
ra'ahu, dan tidak mengetahui oleh seorang adil yang melihat akan anak bulan, au syahida bi ru'yatihi sibyan, ataupun lihatlah dengan anak bulan itu, ataupun menyaksikanlah dengan melihat anak bulan itu sibyanun, oleh kanak-kanak, au abidun, ataupun hamba, au fisqatun, ataupun orang. Ada yang nampak, tapi yang nampak itu hamba. Maka penyaksian mereka itu la tuqbal, tidak boleh dihitungkan, tak boleh diiktibarkan depa punya penyaksian terhadap melihat anak bulan. Maka jadi syak lah hari besok tu. Tapi kalau orang ada yang melihat, tak jadi syak dah. Tak jadi syak dah. Boleh faham tu Wa man wata'a fi nahari Ramadan, barang siapa yang berjima di siang hari bulan Ramadan, hala kaunihi amidan fil farji, dalam keadaan dia itu sengaja, fil farji, di dalam faraj, wa huwa mukallafun bisawmi, sedangkan dia itu ditaklifkan puasa, wa nawa minal laili, dan dia niat pada waktu malam, wa huwa asimun bihadzal wat'i, maka dia berdosa dengan jima ini li ajli saum, kerana berpuasa. Jadi batal satu hal, berdosa pun satu hal. Fa alaihi al-qada'u wal kafaratu, maka wajib ke atasnya qada dan juga membayar kafarah, wa hiya itqu raqabatin mu'minatin, kafarahnya itu ialah memerdekakan hamba perempuan, wa fi ba'di nusakhi, dan daripada sebahagian niskhah, salimatin minal uyub, yang selamat daripada aib, al-mudarrati, yang memudaratkan, bil amal wal kasbi, dengan amal dan juga pekerjaan. Ini tak ada masalah lah, kita tak payah bahas banyak lah, sebab hamba ni tak ada lah. Okey, bila tak ada hamba, pergi yang kedua. Fa illam yajidha fa siyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau tidak mendapatkan hamba, makna kata lemah daripada mendapatkan hamba, maka hendaklah dia berpuasa syahraini mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' saumuhuma fa it'amu sittina, fa illam yastati' saumahuma fa it'amu sittina miskinan. Kalau dia tak mampu berpuasa 2 bulan berturut, hendaklah dia memberi makan 60 orang fakir miskin. Au faqir, atau fakir, likulli miskin muddun. Bagi tiap-tiap seorang miskin itu satu cupak lebih kurang 600 ke 700 gram. Ai mimma yajzi'u fi sadaqatil fitri, iaitu daripada barang yang memadai pada sedekah fitr. Kalau sedekah fitr ni pada zakat fitrah. Dia makna kata berah lah. Kalau zakat fitrah ni apa? Berah. Ni kena keluar berah lah. Tiap-tiap hari bagi 60, bagi berah tu lah. Bagi berah untuk 60 orang. Untuk 60 orang. Jadi kalilah berapa? Seorang tu dalam 600 gram, kalilah 60. Fa in ajaza anil jami', kalau dia lemah, tak mampu anil jami', semuanya tak mampu. Merdeka tak mampu, puasa 2 bulan betul-betul tak mampu, memberi makan 60 orang fakir miskin tak mampu, istaqarrat kafaratu fi zimmihi, maka tetaplah oleh kafarah fi zimmatihi, di dalam zimmah, dalam tanggungnya, di dalam tanggungannya. Jadi kalau tiga-tiga tak mampu, dia tangguh dululah. Tangguh dulu. Kan tak mampu lagi, tangguh. Tunggu sehingga dia mampu, maka wajib dia kena buat. Fa idza qaddara ba'da dhalik, maka kalau dia dah mampu selepas itu, ala khislatin min khisalil kafarah, daripada satu perkara daripada perkara-perkara kafarah, fa'alaha, nescaya melakukan ia, akannya kafarah. Makna kata apa ni? Makna kata kafarah ini tidak gugur lah. Tidak gugur. Kalaupun sekarang dia tak mampu, kalau tahun depan dia mampu, dia kena buat. Selagi mana dia boleh berkemungkinan untuk mampu, maka dia kena buat. Jadi kafarah ini tak gugur. Selagi mana dia tak mati, tak gugur lah. Wajib lah kena buat. Jadi zimmah, jadi hutang dia lah. Dia hutang.
Habis tu. Soalan? Ha. Tak mampu. Istita'ah mampu. Tak mampu itu, maksud tak mampu sini, tak mampu dia kalau puasa dia sakit lah. Mana kata dia memang tak boleh puasa lah, sakit. Seperti orang yang sakit kronik yang tak boleh puasa. Itulah yang masuk dalam yang statik, dia tak mampu tu. Jadi kalau kata dia sihat walafiat, maka dia tak boleh bagi makan tu tak boleh. Dia kena mesti dia mesti kena puasa 60 2 bulan berturut-turut, mesti puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi makna tak mampu di sini kalau puasa dia mesti sakit. Dan juga perkara-perkara yang lain, sakit-sakit yang dia memang tak boleh puasa. Kan? Itu maksud tak mampu sini lah. Dah. Faham tu? Ada lagi soalan? Di sini dia tak ada sebut wal marid ada depan. Okey, itu saja kot. Itu dulu kot. Ada lagi, ada soalan lain tak? Soalan-soalan yang berkenaan ya. Dia jaga itu sunat lah, maksudnya tidaklah sampai membatalkan puasa, cuma kualiti puasa tu tak ada lah. Mempengaruhi pada puasa pahala kita lah kan. Kalau dia puasa, dia tengok benda yang haram, sah tak puasa dia? Sah. Selagi mana dia tak buat benda yang batalkan puasa, jadi puasa dia sah lah. Cuma dari sudut dia dapat pahala ataupun kualiti puasanya itu puasa yang tak ada kualiti lah. Kan? Itu bukan sah tak sah ni dari sudut fiqh kan. Kualiti ibadah kita tu dari sudut ihsan. Sudut ihsan, tasawuf. Kan? Sudut tasawuf. Sah tak sah? Kalau dari sudut fiqh, kalau dia tak buat perkara yang batalkan puasa, puasanya sah. Cuma nak hukumkan puasanya itu puasa awam, puasa khawas, itu kena tengok lagi lah dia buat tak benda yang Allah Ta'ala larang. Walaupun puasa tapi tak solat macam tu.
walaupun puasa tapi melihat perkara-perkara yang maksiat yang Allah Taala larang, maka semua itu akan mempengaruhi pada pahala puasa. Okey, kalau mandi batal puasa tak? Mandi masuk air. Mandi kalau masuk air hukumnya batal puasa. Sekiranya mandi tersebut bukan mandi wajib dan bukan mandi sunat. Tapi kalau kita mandi wajib masuk air tak batal puasa. Mandi sunat kalau masuk pun tak batal puasa. Tapi kalau kita mandi biasa ni, sebab tu bila mandi biasa kena jaga jangan sampai air tu masuk. Kalau air masuk batal. Kenapa batal? Kerana mandi itu mandi yang bukan mandi yang disyariatkan. Kalau mandi wajib, mandi sunat itu yang diperintahkan. Kan? Itu beza dia. Okey, sampai situ dulu. Kalau tak ada soalan, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.